Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassallallahu wassallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu, baik dalam kelas yang kedua kita hari ini, iaitu berkenaan dengan perbahasan kita tentang as-sirat. Baik. Jadi masih lagi kita nak membahaskan tentang apakah yang dimaknakan dengan sirat dari sudut tafsir salaf. Maknanya kita melihat dahulu sebelum kita memperincikan tentang sirat itu dari sudut perspektif akidah. Maknanya perspektif akidah ahli sunnati wal jamaah, perbahasan teologi. Dari sudut perbahasan teologi kita akan bahaskan kemudian, dan dalam mukaddimah dalam permulaan kita ini, maka kita nak jelas dulu dengan sejelas-jelasnya tentang tafsiran terhadap sirat itu dan apakah yang dimaksudkan dengan sirat menurut tafsiran generasi yang terbaik yang kita dah sebutkan sebelum ini, sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 100, walladzina tabauhum bi ihsan, mereka yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurga dan memperolehi al-fawzul azim, kejayaan yang teragung, yang terbesar, iaitulah mereka yang menuruti golongan yang terbaik dalam kalangan manusia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam antaranya surah At-Taubah ayat 100 dan juga ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Kemudian dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup dalam kurunku, kemudian mereka yang datang setelah mereka, mereka yang datang setelah mereka, yang menuruti dengan ihsan, sebagaimana yang kita dah sebutkan sebelum ini. Jadi kalau kita tengok, kita lihat sedikit tentang bagaimana indikator ataupun bagaimana kita nak lihat adakah golongan yang menuruti jalan yang terbaik itu pada tahun 1440 berapa sekarang? 6 Hijrah. Yakni setelah hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita tengok, kita ni dah 1000 tahun jarak kita dengan zaman kenabian. Jadi kalau kita congak, kita buat calculation, kurun yang terbaik itu sebenarnya berada pada kurun yang pertama hijrah, kan? Yang kita kalau kita congak secara kasar, kan? So maknanya kemudian kurun yang berikutnya, kemudian kurun yang berikutnya. Dan kita sebutkan sebelum ni, adakah bermaksud semua yang hidup dalam kurun pertama, kedua dan ketiga itu semuanya terbaik? Jawapannya tidak. Macam mana kita nak faham? Berdasarkan ayat dalam surah At-Taubah itu, Allah Ta'ala tak mutlakkan ikutan kepada semua, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, walladzina tabauhum bi ihsan, mereka yang ikut as-sabiqun al-awwalun al-muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi itu dengan ihsan, yang mereka yang menuruti. Maknanya bukan dilihat pada semata-mata kurun, kan? Al-khairiyah, kebaikan kurun tersebut
bukan bergantung kepada tarikh ataupun tempoh masa, tetapi dia bergantung kepada ikutan manusia yang ada dalam kurun tersebut terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Baik, soalan yang kita perlu fikirkan, bagaimana kita hari ini, jarak kita dengan kurun yang terbaik ini, katakan kita ambil anggaran kasar, kurun yang terbaik ini, bila Nabi SAW sebut 3 kali, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, maknanya mereka itu hidup dalam kurun yang pertama, kedua, hijrah. Kan? Kerana kurun yang ketiga tu sebenarnya dia dah bukan zaman kita katakan dia dah melepasi zaman atba'u tabi'in. Kerana atba'u tabi'in dalam jarak masa mereka pun dalam 200 hijrah, kan. Kemudian setelah itu berlaku maknanya fitnah yang lebih dahsyat. Kerana kita tahu fitnah ini maknanya pancaroba, ujian yang berlaku dalam kalangan umat Islam ini berlaku dalam kurun yang terbaik juga. Maknanya setelah kewafatan Nabi SAW, ini pada zaman Khulafa'ur Rashidin, yang ini bermula pada zaman fasa yang kedua pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan di zaman Abu Bakar pun dah berlaku fitnah, tetapi tak sedahsyat di zaman Uthman. Dan fitnah tu maknanya itulah dikatakan sebagai ujian pada umat Muhammad. Jadi semakin bertambah masa, semakin bertambah fitnah. Dan semakin bertambah masa, semakin bertambah fitnah. Kata para ulama, semakin jauh zaman itu dengan zaman kenabian, semakin bertambah keburukan. Jadi kalau kita tengok, dia punya pola pertambahan fitnah tu dan juga pancaroba, ujian, maknanya dari sudut peperangan, dari sudut kesyirikan, dari sudut tokok tambah dalam agama yang disebut sebagai bid'ah, ya, ini tokok tambah dalam agama itu makin lama makin bertambah. Dia macam kalau kita buat satu garis, kan, garisan, maknanya ini zaman kenabian dan kemudian ini zaman setelahnya. Maknanya kalau kita tarik zaman kita ni sampai ke zaman Nabi, dia makin dekat dengan kebenaran, makin dekat dengan petunjuk. Tapi makin kita jauhkan, jarakkan, makin jarakkan, ni zaman kenabian, makin jarak, maksudnya makin banyak penyelewengan, makin banyak fitnah, makin banyak kita katakan keburukan. Walaupun kebaikan itu tetap akan ada, walaupun kebenaran itu tetap ada. Sebab itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wa fi riwayah la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Maksudnya Nabi SAW bersabda, akan sentiasalah ada dalam kalangan umatku satu kelompok, ta'ifatun, maknanya satu kelompok manusia, min ummati, dalam kalangan umatku, zahirina 'alal haqq, mereka menzahirkan, sentiasa menzahirkan kebenaran. Apa maksud menzahirkan kebenaran? Senang je nak faham. Ingat apa logo YT? Dia ada tulis apa? I'la'ul, ingat tak? Ingat logo YT tu ada i'la'ul haq, kan? Cuba tengok, cuba cek mana ada logo YT. Tak ada pula. Waktu kita nak memerlukan dia tak ada pula, kan? I'la'ul haq, kan? Itu maksud zahirin 'alal haq. Nabi SAW sebut, hadis itu dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan juga dengan lafaz yang berbeza ada dalam riwayat-riwayat lain juga. Baik, Nabi SAW kata, akan sentiasa ada dalam kalangan umatku satu kelompok, satu golongan,
zahirina 'alal haqq. Mereka menzahirkan kebenaran. Apa maksud menzahirkan kebenaran? Okey, kita tengok dalam Quran Allah Taala sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Buka dalam surah At-Taubah, buka dalam surah As-Saff kalau tak salah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Baik, dalam surah At-Taubah ayat 33, Al-Fathu ayat 28 dan surah As-Saff ayat 9. So ada 3 ayat yang Allah Taala sebut, maksudnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dan dialah Allah yang telah mengutuskan rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Al-huda ni apa maksud dia? Petunjuk ni apa maksud dia? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, al-huda maksudnya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kan? Wa dinil haqq, amalan salih. Amalan salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni ilmu yang bermanfaat. Antaranya Al-Quran. Kan? Antaranya sunnah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar ni apa? Al-amalus salih, amalan salih yang menepati petunjuk. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa tujuan dia? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Ini maknanya. Liyuzhirahu. Yang dalam hadis tadi yang kita baca tadi, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akan sentiasa ada dalam kalangan umatku satu kelompok, satu golongan, zahirina 'alal haqq, mereka sentiasa menzahirkan kebenaran. So kita buat bandingan dengan ayat dalam surah At-Taubah, Al-Fathu, ayat As-Saff dan surah ayat 9. Maksudnya liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Apa maksud dia? Allah utuskan rasulnya membawa petunjuk, membawa agama yang benar, ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, untuk menzahirkannya, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, untuk menzahirkan agama Islam ini ke atas seluruh agama. Liyuzhirahu kat situ maksudnya untuk meninggikan, liyu'liyahu, untuk meninggikan, untuk memenangkan agama ini, agama Islam, kebenaran ke atas seluruh agama yang batil. Kerana seluruh agama selain Islam, maka ianya adalah kebatilan. Kebatilan. Baik. Kemudian itu maknanya maksud zahirina 'alal haqq dalam hadis. Nabi kata akan ada dalam setiap zaman ataupun setiap zaman, kerana Nabi kata la tazalu ta'ifatun min ummati. La tazalu maknanya istimrar, maknanya berterusan. Akan ada orang yang mempertahankan kebenaran, menzahirkan kebenaran, memenangkan kebenaran, zahirin 'alal haqq. Dan Nabi SAW sifatkan mereka ini la yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka. Dalam lafaz yang lain Nabi kata la yadurruhum man khazalahum. Tidak memudaratkan mereka orang yang mengkhianati mereka. La yadurruhum man khazalahum, la yadurruhum man khalafahum. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Sehinggalah datangnya perintah Allah, yakni kiamat, wa hum 'ala dhalik. Dan mereka itu, golongan itu masih berada di atas kebenaran tersebut. Masih berada di atas agama yang benar. So itu adalah janji Nabi SAW bahawasanya setiap zaman ini akan ada golongan yang mempertahankan kebenaran. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan atau mensyarahkan makna ta'ifatun mansurah, yakni kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah,
yang diselamatkan oleh Allah SWT di saat berlakunya penyelewengan, di saat berlakunya tokok tambah dalam agama. Apabila zaman itu makin jauh daripada zaman kenabian, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, kalaulah mereka itu bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa mereka. So kat situlah dapat datangnya terma ahlul hadis. Yang sebelum ni kita pernah dengar ahli sunnah kan? Ahli sunnah wal jamaah. So ahlul hadis di sini, maksudnya mereka yang melazimi hadis Nabi SAW. Dan kalau kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 100 tu, maksudnya mereka bukan semata-mata melazimi hadis Nabi SAW hanya pada perkataan Nabi SAW, bahkan mereka melazimi hadis Nabi itu dari sudut apa yang ada dalam kandungan hadis itu. Maknanya dalam hadis Nabi SAW itu adanya akidah, adanya ibadah, adanya akhlak. Jadi kita tak boleh pisahkan. Kerana ada segelintir manusia hari ini, bila dia ingat ahlul hadis ni, dia nampak ahlul hadis ni hanya ahlul riwayah. Ahlul hadis ni hanya apa? Hanya kita dengar sama' hadis. Jadi adalah golongan yang dia kononnya dia nak nampak akan dia ahlul hadis, jadi dia pun buat majlis ijazah hadis. Kita dengar saja hadis Sahih Bukhari, tak payah faham, dengar saja, baca, ambil berkat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, sama' hadis itu bukan ilmu. Siapa sebut ni? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nanti kita kongsikan perkataan dia yang lengkap. Sebab sekarang ni ada orang bila sebelum ni, masalah sebelum ni orang semua nak berebut nama ahli sunnah tu. Kamilah sunnah kan. Kamilah sunnah. Kan? Kemudian bila mereka tahu ada nama lain, ahlul hadis, dan supaya boleh ditutup penyelewengan dan bid'ah mereka, maknanya ini satu bentuk penyamaran lah. Jadi mereka pun kata kalau kita asyik buat, orang sekarang dah tak suka dah kasidah-kasidah ni. Kan? Sebab orang tahu nampak sangat bosan lah menyanyi. Jadi apa kata kita buat majlis sama' hadis. Tetapi yang dijemputnya itu orang-orang yang tak dikenali sebagai orang yang melazimi ahlul hadis tu, mazhab ahlul hadis tu, dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlaknya. Dan yang dijemput adalah orang yang keluar kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan akidah ahlul hadis itu sendiri. Pegangan ahlul hadis itu sendiri. Jadi mereka pun buatlah sekarang ni, ini satu bentuk kesedaran. Kita nampak secara zahir, okey, kita kata baguslah kan, nak buat majlis sama' hadis. Majlis sama' hadis ni mungkin mereka cuba nak jadikan sama' hadis ni sebagai satu bentuk budaya yang bagus. Sebenarnya majlis sama' hadis ni memang ada dalam tradisi ulama'-ulama' kita. Tetapi kalau kita lihat keadaan masyarakat kita hari ini, kalau kita buat majlis, okey, katakan kita buat majlis bacaan Sahih Al-Bukhari, kita baca saja, tuan-tuan dan puan dengar. Khatam, dengar saja, tak faham apa. Ada manfaat tak? Sebab itu Imam An-Nawawi kata, hanya semata-mata majlis sama' hadis, sama' tu maknanya dengar. Dengar riwayat hadis, semata-mata dengar riwayat hadis, bukan ilmu. Dan sebenarnya benda tu golongan mutaakhirin, golongan yang kemudian ni, mereka buat benda tu sebab mereka hanya meyakini mendengar sahaja sudah dapat pahala dan sudah dapat keberkatan. Dia macam konsep baca maulid, faham tak? Asalnya konsep maulid, baca kitab maulid ni, memang ada ulama yang karang kitab maulid, tapi karang kitab maulid ni, apa maksud maulid? Maulid Nabi ni maksudnya kelahiran Nabi. Bila ada ulama-ulama yang karang kitab tentang maulid Nabi,
mereka bawakan riwayat. Jadi asalnya tujuan kitab itu dikarang adalah untuk memberikan ilmu tentang satu topik khusus dalam sirah Nabi, iaitu kelahiran Nabi. Itu saja. Tetapi bila datang golongan kemudian, dan memang penulisan kitab-kitab maulid ni memang datang kemudian lah. Kurun yang terawal memang tak ada. Kemudian mereka menjadikan perkara tersebut sebagai ritual. Maknanya bacaan maulid itu dikhususkan pada hari kelahiran Nabi, yang disebut sebagai maulid tu. Faham? Asalnya tujuan dia untuk ilmu. Tetapi dijadikan semata-mata bacaan halua telinga, maknanya nak dengar. Kononnya bila dengar saja dapat berkat. Kononnya dengar saja, kan, maknanya dapat berkat. Dan ini sebenarnya adalah talbis iblis untuk menjauhkan manusia daripada majlis ilmu yang sebenar. Kalau kita baca, ada satu riwayat daripada seorang dalam kalangan salaf, sama ada tabi'in ataupun atba'ut tabi'in, dia ditanya tentang satu majlis. Ini kita nak faham apa itu maksud majlis ilmu. Bila ditanya, kenapa kamu tak buat majlis yang kita baca surah Al-Quran? Dalam majlis tu kita baca surah je. Kita baca surah-surah pilihan, kita baca, kita dengar saja. Kemudian jawab seorang salaf ini, dia kata, membahaskan tentang halal dan haram, tentang akidah, tentang hukum hakam, tentang fiqh, pemahaman, itu lebih aku suka berbanding membaca surah dalam satu majlis. So meaning dia, maksud dia, ulama salaf terdahulu, mereka maksudkan majlis ilmu tu majlis yang dibahaskan intipati Al-Quran dan Sunnah tu. Maknanya kuliah yang ada dalamnya tafsir Quran. Kuliah yang ada dalamnya syarah hadis. Mereka tak faham, kita duduk ramai-ramai, okey, buka buku, baca satu surah, okey, kemudian habis baca satu surah tu tak faham apa, tutup, okey, habis, selesai. Itu bukan majlis ilmu. Sebab itu Imam An-Nawawi kata, semata-mata bacaan majlis sama, semata-mata sama dengar hadis, bukan majlis ilmu, bukan ilmu. Tetapi golongan terkemudian, dia ingat, dia faham, majlis ilmu ni dia ingat, kita duduk ramai-ramai baca Quran, turun berkat, turun sakinah, okey, habis. Tak faham apa. Kan? Macam kita buat baca Yasin tahlil lah. Kan? Oh, tekong, ada tekong. Kan? Kemudian ramai-ramai, baca ramai-ramai, lepas tu kita tutup. Lepas tu keluar tak tahu apa. Tak faham apa. Itu sebenarnya, itu bukan majlis ilmu tau. Kan? Bukan majlis ilmu. Jadi benda tu sekarang ni cuba nak dibuat pada hadis pula. Cuba untuk, maknanya mereka tahu kebanyakan orang hari ni dah mula cenderung kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab orang dah jauh daripada zaman kenabian. Jadi mereka nak tarik orang yang cenderung kepada hadis ni, nak bagi tahu kononnya kita ni juga ahlul hadis. Jadi panggillah mana-mana orang, kan? Kemudian buatlah majlis sama hadis. Sebenarnya itu yang kita kena hati-hati. Maknanya bukan itu maksud majlis ilmu. Majlis ilmu ni maknanya dalam dia ada perbahasan. Perbahasan. Maknanya syarah hadis, tafsir Al-Quran. Itu majlis fiqh, majlis ilmu. Itulah majlis Nabi. Nabi SAW, dia menyampaikan kepada para sahabat sehingga sahabat faham. Sehingga sahabat faham. Dalam hadis Nabi SAW, antara sunnah Nabi akan ulang 3 kali sesuatu penyataan. Nabi akan ulang 3 kali untuk memberikan pemahaman. Jadi menunjukkan, majlis Nabi ni bukan Nabi baca saja, tak faham apa. Jangan tanya, baca saja, kita dapat berkat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, akan dimakbulkan doa dalam ini, kita tak. Bukan, keberkatan majlis ilmu itu ada pada pemahaman yang kita dapat dan apa yang kita boleh amalkan
setelah kita keluar daripada majlis tersebut? Kita bertambah khusyuk dan bertambah takutkan Allah atau tak? Bertambah keinginan kita untuk mencari akhirat atau tak? Kan? Maknanya itu sebenarnya majlis ilmu yang sebenarnya. Ini kerana ada orang yang mereka cuba untuk mengelirukan, dia kata sebenarnya ini majlis ilmu juga. Kita buat bacaan maulid, kita buat bacaan ni majlis ilmu juga. Sebenarnya bukan. Dia bukan majlis ilmu. Dia adalah majlis, mungkin kita boleh kata dia majlis gathering lah. Kan, buat kumpul ramai-ramai. Kan, kemudian kita baca ini tapi tak faham. Bukan itu sebenarnya. Tadarus. Tadarus dia ada hukum yang khusus. Tadarus membaca Al-Quran dia ada hukum yang maknanya yang khusus kerana ada dalil daripada Nabi SAW, iaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu yaqra'una kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Itu ada dalil yang khusus, kan? Maknanya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sama ada dalam majlis itu hanya fokus kepada nak membetulkan bacaan, tajwid, kan? Tadarus, baca dengan tartil. Itu memang ada khusus pada Al-Quran. Tetapi yang salahnya bila kita anggap cukup dengan kita baca, kemudian kita baca saja, kemudian kita anggap macam kita dah menunaikan hak Al-Quran itu dengan sesempurnanya. Kita rasa macam dah tak perlu belajar tafsir, tak perlu belajar tafsir dan tadabbur. Itu salah. Maknanya itulah yang kita sebutkan tentang bagaimana fenomena maknanya akhir zaman, di mana adanya golongan yang mereka membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Yang Nabi SAW sebut, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaan mereka itu tidak melepasi melainkan kerongkongan mereka saja. Sampai kat sini saja, tak masuk ke dalam hati. Kerana tak faham. Kerana tak faham. Jadi yang tadarus tu dia ada hukum yang special, kerana dia ada melibatkan, kita kata, 1 bulan Ramadan itu sendiri yang memang digalakkan untuk tadarus, kan, Al-Quran. Dan memang Nabi SAW, malaikat Jibril turun tadarus dengan Nabi SAW. Maknanya untuk ulang bacaan supaya ianya meneguhkan dalam hati. Tapi sebenarnya kalau kita faham balik, dia tak bercanggah pun dengan apa yang kita buat. Macam contoh kan, macam dalam bulan Ramadan tadarus, tapi dalam 11 bulan sebelum Ramadan, dan sebelum Ramadan maknanya kita nak bertemu dengan Ramadan berapa bulan lagi? Ramadan tahun ni 3 bulan lagi lebih kurang. Masya Allah, dekat. Maknanya moga Allah SWT sampaikan kita kepada Ramadan. Maknanya kita sekarang ni pergi kelas, belajar tafsir Quran, belajar tadabbur Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar tajwid dan sebagainya, untuk kita nak prepare, untuk kita nak dapatkan kemanisan dalam Ramadan ni. Betul tak? Betul tak? Semua kita ni, maknanya kita mengaji Quran, kita belajar masuk kelas tafsir yang datang, semua kita nak prepare untuk kita nak menyibukkan diri kita dengan bacaan Quran yang kita akan baca dalam bulan Ramadan, ataupun yang akan kita dengar daripada bacaan imam ketika solat tarawih. Betul tak? Jadi sebenarnya itu tak bercanggah, kan? Maknanya sebab kita nak buat preparation tu apa? Preparation tu takkan kita nak tunggu esok dah Ramadan baru nak buka Quran. Sekarang ni kita tengah buat preparation ni. Antaranya adalah kita nak belajar tentang sirat. Kita nak belajar tentang apa yang ditafsirkan oleh ulama salaf tentang makna sirat. Baik, balik pada tadi, maknanya apa yang kita sebutkan tadi, semakin jauh daripada zaman kenabian, maka semakin akan berlakulah banyak penyelewengan dan banyak perselisihan. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak. Antaranya hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud. Nabi SAW bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup selepasku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. So Nabi dah bagi tahu. So memang kita berada di zaman itu. Kita tengok orang Islam saling bergaduh antara satu sama lain.
Tak habis lagi isu Syairah ke Maturidiyah. Siapa ahli sunnah? Tak habis-habis lagi, kan? Maknanya kita kena dalam isu yang melibatkan perbezaan antara umat Islam ni, sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita tak perlu terkejut pun, kan? Kerana Nabi dah bagi tahu. Cuma apa yang perlu kita buat? Apa tindakan kita? So dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah tu Nabi dah bagi tahu. Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajis. Kan senang je. Nabi bagi tahu, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku. Sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Pegang ia dengan teguh, gigit ia dengan gigi gerham. Yakni sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ni para sahabat. Jadi kalau kita tengok dari sudut kebiasaan berlakunya penyelewengan, dalam hadis yang lain disebutkan tentang jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. So macam mana kita nak faham, selalunya kebiasaannya purata berapa tahun berlakunya penyelewengan dalam sesuatu agama, khususnya agama yang diturunkan Allah kepada Rasul, yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh Nabi. So kita nak dapat gambaran berapa selalunya penyelewengan dalam agama ni yang melibatkan akidah, yang melibatkan tauhid, yang melibatkan syirik, selalunya berlaku purata jarak tahun tu berapa daripada zaman pengutusan seorang Rasul. Average lah kita kata. So benda tu sebenarnya kita boleh dapat daripada hadis, dengan kita berfikir, dengan kita belajar. Tu nak kata Imam Nawawi kata betul tadi, kalau dengar je hadis tadi tak faham, tak dapat benda tu, kan? So macam Quran lah, Quran kita kena tadabbur, baru kita dapat ilmu, baru kita dapat tambah iman. Tapi kalau kita baca saja, tak dapat apa, kan? Maknanya kita mungkin dapatlah, kita anggap macam kita dapat keberkatan, tetapi sebenarnya keberkatan tu Allah Ta'ala jadikan pada tadabbur tu. Betul tak? Dalam Quran Allah kata apa? Keberkatan dalam Quran ni kita akan dapat melalui dengar saja ke? Dengar saja kita mungkin akan dapat rahmat. Sebab Allah kata wa idza quri'al Quran atau wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Betul tak? Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran oleh imam, sebab ayat tu cerita tentang dalam solat sebenarnya. Allah kata wa ansitu, diamlah. Fastami'u lahu, dengarlah, pasanglah telinga dengar. La'allakum turhamun. Dan moga-moga kamu dirahmati. Akan dapat rahmat. Dengar saja. Tapi bila kita bincangkan keberkatan Quran, dia ada satu perkara yang ramai orang terlepas pandang tentang macam mana kita nak dapat keberkatan Quran tu. Kunci dia dalam surah Sad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, yakni Al-Quran ini, kitab. Anzalnahu, yakni yang kami turunkannya. Ilaika, yakni kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun. Maksud mubarak maknanya kathirul manafi'i wal fawaidi. Banyak manfaat dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Liyadabbaru ayatihi. Allah Ta'ala sebut liyadabbaru ayatihi. Ay liyata'ammalu ma'anihi wa yatabassaru ma fihi. Maknanya untuk kamu memerhatikan, melihat, mengkaji, menghayati, mempelajari. Dan itulah maksud tadabbur. Untuk kita nak faham. Dan
Maknanya ayat ni Allah kata keberkatan tu akan manfaat dan faedah yang ada dalam Quran tu, adakah dia terus turun terus dapat? Siapa yang dengar terus dapat? Soalan kita. Siapa yang dengar Quran terus dapat ke? Tak. Tak dapat. Ada khilaf. Baik. Okey. Ada yang kata tak dapat, ada yang kata dapat. Okey, sebenarnya kita harmoni kan? Kita boleh harmoni kan? Kan? Yang dapat kalau dia beriman. Betul tak? Kalau dia beriman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam awal surah Al-Baqarah, Allah kata, "Zalikal kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin." Dia petunjuk kan? Kitab tu petunjuk bagi orang bertakwa. Maksudnya orang yang tak bertakwa, dia takkan dapat petunjuk yang sempurna. Kan? Dia takkan dapat petunjuk yang sempurna. Ataupun dia takkan dapat petunjuk langsung. Sama macam orang yang mendengar Al-Quran, dia hanya mendengar dengan tujuan, contoh, macam kita pergi dekat sebahagian pasar-pasar tu, dia pasang Quran, tujuan dia untuk halau syaitan. Ada kan? Dia pasang tu, dia kata takut orang sihir dan sebagainya, dia pasang. Maknanya tujuan dia berbeza dah. Dia mungkin dia boleh dapat pahala kalau dia dengar dan dia faham dan dia beriman. Tapi semata-mata dia pasang dengan dia rasa macam pasang tu boleh halau syaitan, itu salah. Sebab kalau pasang saja Al-Quran boleh halau syaitan, macam mana dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang syaitan datang dekat dia ajar ayat kursi tu? Bukan ajar, maknanya bagi tahu dekat Abu Hurairah tentang ayat kursi kan. Okey, satu lagi, kalau dengar saja tu terus confirm dapat keberkatan atau dapat pahala, confirm dengar. Al-Walid bin Mughirah, ini dalam sirah kan, dalam hadis. Al-Walid bin Mughirah, dia dengar Quran, bacaan Quran Nabi. Kemudian dia kagum. Dan dia hampir-hampir beriman tapi dia tak beriman. Kan? Dia hampir-hampir beriman tapi dia tak beriman. Sebab bila dia balik dekat kaum dia, dekat pemuka-pemuka Quraisy, dia serba salah. Sebab takut orang akan kata dia ni dah menjadi sabi'. Makna sabi' ni murtad daripada ajaran nenek moyang. Kan? Daripada ajaran musyrikin. Dia dengar juga. Betul tak? Jadi menunjukkan kepada kita, dengar semata-mata belum tentu terus automatik dapat pahala ataupun terus dapat petunjuk. Tak. Itu sebab kita kata penting kita kena lihat pada ayat dalam surah apa tadi? Sad ayat 29 tadi. Maknanya liyadabbaru ayatihi. Okey, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat, walaupun riwayat itu diperselisihi oleh ulama tentang bagaimana dia masuk Islam kan. Yang itu yang masyhur yang kita dengar. Macam mana dia dengar daripada adik dia, Fatimah bintul Al-Khattab, yang membaca surah ketika itu surah Taha. Kan? Baik, macam mana, kenapa Umar boleh masuk Islam? Sebab dia memerhatikan ayat. Sebab hati dia terbuka dan dia memerhati, dia memikirkan. Dia berfikir sehingga membawa kepada petunjuk. Al-Walid bin Mughirah tadi, dia fikir juga. Mula-mula dia kagum. Kemudian dia fikir macam mana, apa yang nak dikatakan tentang Quran ni. Dia sihir ke? Dia perkataan manusia ke? Last sekali dia pilih, in hadza illa qaulul bashar. Betul tak? Dia fikir juga. Dia tadabbur juga. Tapi tadabbur dia tu membawa kepada pengingkaran. Jadi, kat situ kita kena faham, petunjuk untuk mendapat pemahaman atau untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran ini tak boleh semata-mata kita dengar saja. Bahkan kita kena belajar. Kita kena tadabbur. Maknanya yang kelas-kelas yang ada di Yayasan Taklim ni pun sangat banyak tafsir dan tadabbur. Kan? Dan itu antara perkara yang kita nak sebutkan tadi. Baik, balik-balik pada hadis yang kita nak faham.
yang kita sebut berapa jarak purata berlakunya penyelewengan dalam sesuatu agama. Sini dalam rangka kita nak faham maksud sirat dalam tafsiran salaf nanti, kita nak clear dulu tentang realiti kita. Adakah kita ni di zaman kita ni dalam konteks garis masa dari sudut agama, kita ni dalam zaman yang macam mana? Sebab kita dengar macam-macam sekarang, ada kata akhir zaman, ada yang kata Dajjal dah keluar dah. Ada yang kata 40 orang ulama mimpi Dajjal dah keluar. Kan? Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu kita sekarang ni memang garis masa kita ni memang kita di akhir zaman. Tapi macam mana kita nak faham akhir zaman tu macam mana? Macam mana cara kita tafsirkan akhir zaman tu? Sebab akhir zaman ni dia subjektif. Sebab bila Nabi SAW diutuskan, Nabi sebut dekat para sahabat, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutuskan dan hari kiamat seperti ini. Maknanya jarak antara Nabi dengan hari kiamat dekat. Maknanya sebab itu ulama-ulama ahli sunnah mereka masukkan pengutusan Nabi Muhammad tu sebagai antara tanda-tanda kiamat. Maknanya kiamat dah dekat. So maknanya benda tu subjektif. Benda tu kita tak boleh nak, maknanya kita tak boleh nak kata bila kita tak boleh nak dapatkan bila berlaku kiamat tu kan. Bila berlaku kiamat tu exactly, tak boleh dapat. Tapi kita dah berada di akhir zaman. Cuma bacaan kita tentang garis masa tu, kita nak guna macam mana dalam kita nak memahami agama kita ni. Macam mana kita nak dapatkan manfaat yang optimum dalam kita nak tahu tentang garis masa dalam agama kita ni. Tak ada cara lain melainkan kita melihat kepada garis masa yang Nabi SAW sebutkan tentang Nabi dan Rasul yang diutuskan. Contohnya, kita ambil jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan asar itu adalah asar yang sahih. So Ibnu Abbas sebutkan jarak antara Adam dengan Nuh ni 10 kurun. 10 kurun. 10 kurun. Baik, kenapa Adam dengan Nuh? Sebab dalam Quran, kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut Rasul yang pertama Allah utuskan kepada penduduk bumi, Nuh alaihi salam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Allah Ta'ala sebut, kami wahyukan, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala antara ulama dan jumhur ulama melihat bahawasanya ayat itu dalil menunjukkan Nuh adalah Rasul yang pertama. Dalilnya banyaklah. Antaranya dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan tentang hadis syafaat akhir di padang mahsyar nanti ketika manusia diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari syafaat nabi-nabi. Mereka akan bertemu dengan nabi-nabi dan manusia ini akan pergi kepada Nabi Adam, akan pergi kepada Nabi Nuh. Yang kedua disebut Nabi Nuh. Dan manusia ketiga itu akan memanggil Nabi Nuh ni dengan gelaran anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Engkau adalah awal rasul yang diutuskan kepada penduduk bumi. Maknanya manusia di atas muka bumi ni. Baik, jadi kita nak faham kenapa Nabi Nuh diutuskan? Kerana berlaku kesyirikan. Yang pertama di atas muka bumi, maknanya yang dilakukan oleh anak keturunan Adam. Sebelum tu maknanya, kata Ibnu Abbas, keturunan Adam ni semuanya dalam Islam. Maknanya atas tauhid. Jadi berlaku kerosakan dan berlaku penyelewengan. Jadi kita nak tahu timeline tu, kita nak tahu garis masa tu, selalunya pengutusan Rasul ni berlaku dalam jarak berapa tahun. Itu point dia. That is point. Kerana kita tengok, okay, Nabi Nuh, Ibnu Abbas kata 10 kurun. Antara Adam dengan Nuh 10 kurun. Okay, 10 kurun ni, kita kena kira pula satu kurun berapa? 100 tahun mengikut kiraan kita. Kerana average usia kita paling tinggi, maksimum 100 atau 120 tahun atau
dia takkan sampai 200-300 kan? Belum. Tak ada lagi kan? Okey, cuba search dekat Google. Manusia yang sekarang ni yang ada atas muka bumi ni yang paling tua. Berapa? Japanese berapa? 124. 24. Okey, macam tu je average dia kan. Dan memang Nabi SAW sebut usia umat Nabi 60 hingga 70. Kalau yang lebih tu bonus. Yang lebih tu bonus kan. So kalau kita tengok dalam sahabat Nabi, dalam kalangan sahabat Nabi, antara sahabat yang usia dia panjang antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, usia dia 120 tahun. Hasan bin Thabit, penyair Nabi tu. Dia hidup dalam dia yang antara nikmat yang Allah Taala bagi dekat dia. 60 tahun dia hidup dalam zaman jahiliah, 60 tahun dia hidup dalam Islam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey, ada 120 tahun kan? Okey. Jadi cuma kalau kita tengok usia Nabi Nuh alaihi salam, dalam Al-Quran Allah Taala kata dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Maknanya purata usia Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun. Okey, jadi kat situlah Ibnu Abbas kata, kalau kita ikut kiraan usia orang di zaman Nabi Nuh tu, maknanya satu kurun 1000 tahun. Betul tak? Logik lah, make sense lah. Sebab jadi 10 atau 10 kurun maknanya 10 kali 1000. Kalau ikut. Tapi Nabi SAW, bila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita dekat kita 10 kurun tu, dia tak bagi tahu berapa exactly kiraan tu, ikut kiraan kita ke, atau ikut usia kita ke, atau ikut usia Nabi Nuh. Dua-dua tu boleh kita fahami. Sebab Ibnu Abbas dia sebut dekat anak-anak murid dia 10 kurun tu dia tak explain berapa. Jadi okey, kita dapat dah garis masa tu, purata berlakunya pengutusan Rasul, maknanya Nabi Adam, Nabi yang pertama. Okey. Lepas Nabi Adam AS ada tak Nabi yang diutuskan? Ada. Idris dan Syith. Syith dan Idris. Syith dulu. So baik. Jadi itu dibahaskan oleh ulama. Okey, Syith dengan Idris. Okey. Syith dengan Idris ni kalau kita baca dalam sejarah, Syith alaihi salam dia lahir setelah Nabi Adam alaihi salam kehilangan anaknya. Siapa? Qabil ke Habil? Habil, yang baik kan? Habil. Baik. Setelah terkorbannya Habil. Ya Allah Ta'ala terima korban dia. Kan? Maknanya saudaranya Qabil bunuh dia. Itu jenayah pertama di atas muka bumi. Okey. Jadi kemudian Allah Ta'ala gantikan Adam AS dengan seorang anak yang dinamakan Syith. Dan kenabian yang datang setelah Adam, Allah Ta'ala bagi kepada Syith. Dan Allah Ta'ala tak bagi dekat keturunan Qabil. Kalau kita baca dalam sejarah-sejarah yang lebih detail tentang sejarah yang lalu, disebutkan oleh para ulama sejarah, kenapa Syith ni dia jadi Nabi dan tidak ada daripada keturunan Qabil tu Nabi. Syith. Kalau ulama bahas, kalau Habil tu masih hidup, keturunan Habil tu akan jadi Nabi. Tapi bila Habil terkorban kan, maknanya Allah gantikan dengan Syith. So Syith ni, sebab apa? Sebab kita kena faham, Adam AS zaman dia tu, bila berlakunya kerosakan yang pertama, pembunuhan Qabil ni, jadi seakan-akan macam Qabil ini maknanya dia berlaku penyelewengan dalam anak keturunan dia. Sebab itu ulama bahas Qabil ni maknanya anak keturunan dia ni, apa penyelewengan mereka. Antaranya ada yang kata mereka antara golongan yang pertama menyembah api. Ini perbahasan perincian dia ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi Imam Ibn Kathir dia tak setuju pendapat tu. Tapi ada dalam kitab-kitab yang lain, contoh macam tarikh
Ibnu Jahmin, Abdullah Ibnu Jahmin kalau tak salah, wafat dalam lebih kurang 200-300 Hijrah. Dan kitab-kitab yang terawal, mereka sebutkan perincian tu. Maknanya Syith alaihi salam ni, maknanya dia adalah Nabi yang pertama lepas Adam. Nabi. Jadi kat situ ulama bahas kenapa dia Nabi pertama kan. Jadi sebenarnya dia adalah seakan-akan macam preparation untuk Adam AS, untuk preparation Adam memberikan amaran tentang apa yang bakal berlaku pada zaman Nabi Nuh. Faham tak? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah ajarkan Adam semua nama-nama. Kullaha, asma'a kullaha. Termasuklah sejarah. Termasuklah apa yang akan berlaku pada anak keturunan dia nanti. Antaranya pada zaman Nabi Nuh. Yang ini akan berlaku tufan. Itu dalil. Sebab kita faham daripada ayat Quran kan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Takkan Allah hanya ajar Adam barang-barang saja. Cara masak saja, tak ajar tentang agama, tak ajar tentang apa bakal berlaku kepada anak keturunannya supaya dia boleh buat preparation, betul tak? Jadi sebab itu adanya Syith. Kemudian daripada Syith tu datang Idris. Itu mengikut pendapat jumhur ulama. Baik Idris, kemudian ulama bahas kenapa Idris ni Allah angkat dia ke langit yang keempat. Dalam Quran Allah kata wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ini naik ke tempat yang tertinggi. Jadi ulama bahas. Dalam riwayat hadis disebutkan langit yang keempat. Idris ni naik langit keempat. Ada yang kata 6. Cek balik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Idris ni kat langit ke berapa? 4 kan? 4 atau 6. Baik. Jadi dalam riwayat tafsir disebutkanlah kenapa Nabi Idris ni naik. Ada riwayat yang sebut Idris ni dia maknanya ketika itu dia maknanya datang malaikat, kemudian dia nak tahu tentang kematian. Dia tanya tentang kematian. Kemudian Nabi Idris ni dia teringin nak naik ke langit. Kan? Nak naik ke langit. Kemudian malaikat yang menemani Idris ketika itu teman dia naik ke langit. Bila naik ke langit sampai ke langit keempat, dikatakan bertembung dengan malaikat maut. Dan malaikat maut kata, aku diperintahkan untuk tarik nyawa kau. Untuk cabut nyawa kau. Maknanya, takdir yang ditentukan Allah, Idris dicabut nyawanya di langit. Langit keempat. Itu pendapat sebagian ulama yang kata, ketika mereka nak tafsirkan ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat kedudukannya di tempat yang tertinggi ataupun di maksudnya langit yang keempat, maknanya di langit. Jadi sebahagian ulama kata Nabi Idris alaihi salam dia meninggal di langit, dia dicabut nyawanya di langit. Baik, kemudian ulama bahas lagi kenapa dia dicabut nyawanya di langit dan kenapa Allah angkat kedudukan dia. So ada pendapat yang mengatakan kerana berlaku penyelewengan dalam kalangan keturunan Adam. Maknanya zuriat keturunan Syith ada yang tak mendengar wasiat Syith. Antaranya Syith alaihi salam diwasiatkan oleh Adam supaya menjauhi anak keturunan Qabil kerana mereka telah melakukan kerosakan. Kemudian sebahagian dalam kalangan keturunan Syith ini dia tak dengar wasiat bapa mereka. Mereka bercampur dan berlaku kerosakan. Dan itulah turning point berlakunya kesyirikan tu. Bila berlaku kerosakan, kemudian akhir sekali melarat kepada kesyirikan. Kat situ dia punya garis masa dia. Jadi, bila dikatakan Idris ini diutuskan selepas itu, Nabi Idris dia lepas Syith, dikatakan Nabi Idris cuba memperbaiki keadaan yang rosak tadi. Tetapi dia ditolak. Dan dia mendapat tentangan daripada keluarga yang terdekat sendiri. Sehingga kan dikatakan dia bersendirian. Dan sebab itulah ulama kata wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah angkat Idris. Dia macam ulama faham Idris ni macam Nabi Isa. Faham tak? Dia Nabi Isa AS, kenapa dia diangkat ke langit?
Kerana dia ditolak oleh Bani Israel. Kerana dia difitnah oleh Bani Israel. Dia hampir-hampir dibunuh oleh Bani Israel. Dia ditolak oleh umat dia sendiri, kaum dia sendiri. Bani Israel. Mereka Yahudi Farisi, maknanya aliran Yahudi yang ekstrim, membuat komplot untuk membunuh Nabi Isa AS. Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala selamatkan. Jadi kat situ sebahagian ulama mereka cuba untuk tafsirkan kenapa Nabi Idris dinaikkan. So dia orang dapat sejarah, dia orang matchingkan dengan Nabi Isa. Betul tak? Nabi Isa dinaikkan juga. Tapi bezanya Nabi Isa tak dimatikan. Dan akan turun di akhir zaman. Akan membunuh Dajjal. Itu speciality Nabi Isa. Tapi tengok macam mana ulama dia orang cuba untuk relatekan. Sebab apa? Sebab setiap perkara yang berlaku dia pasti akan ada pengulangan. Dipanggil sunnatullah. Jadi kat situ, yang ni sebenarnya lama juga kita nak dapat ni. Yang kita kongsikan. Mungkin kita akan tulis buku tentang isu ni. Tapi nak bagi tahu Nabi baca kenapa Nabi Idris dinaikkan? Sebab logiknya berlaku dah penyelewengan dan kemudian dia ditolak ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala angkat kedudukan dia. Dan Idris tak ditakdirkan untuk menjadi Rasul pertama. Sebab daripada keturunan Idris ini datangnya daripada keturunan Idris, kalau kita tengok nasab Nabi Nuh tu, Matusyalah, kemudian Lamak dan Nuh. Dikatakan daripada keturunan Idris ni, dia wasiatkan kepada anak keturunan dia, sampailah kepada moyang Nabi Nuh, bahawasanya akan berlaku tufan, banjir besar, dan ketika itu kita kena bersiap-siap. Jadi mereka tak tahu siapa kan yang akan bawa risalah, yang akan kembalikan balik risalah Tauhid setelah ianya diselewengkan, dan Allah Ta'ala utuskan Nuh. Jadi Nuh adalah Rasul yang pertama. Jadi kita nak tahu, jarak itu adalah 1000 tahun. Ikut kiraan, berdasarkan kiraan kita. Baik. Kalau kita tengok jarak kita, sekarang ni kita pergi pada jarak kita dengan Nabi Muhammad. Beza kita dengan Nabi-Nabi yang sebelum, kita dah tak ada Nabi, betul tak? La nabiyya ba'di. Nabi kata, tidak ada Nabi setelah aku. Tak ada Nabi dah. Sebab Nabi adalah khatamun nabiyyin, penutup bagi Nabi-Nabi. Kalau ada Nabi, bahaya. Yang mengaku Nabi banyak. Memang dah tak ada Nabi. Tetapi Allah jadikan, yang dalam hadis Nabi sebut tadi tu, kelompok-kelompok yang akan mempertahankan kebenaran. Dan dalam hadis yang lain disebutkan istilahnya akan adanya mujaddid. Yakni mereka yang memperbaharui ajaran agama yang telah diselewengkan. Dalam konteks Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh itu adalah mujaddid bagi zaman dia. Dia adalah Rasul dan dia adalah pembaharu pada zamannya. Kerana berlaku kerosakan. Dalam konteks Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah mujaddid pada zaman dia. Yakni Rasul. Tetapi setelah Nabi Muhammad, tak ada Rasul lah. Faham? Jangan cari pasal. Nanti ada Nabi Melayu lah. Dah ada dah. Berapa? Dah banyak dah sekarang ni. Mengaku jadi Nabi. Tak ada rasa malu. Tak ada rasa takutkan Allah. Jadi dah tak ada Nabi. Jadi yang dalam hadis yang disebutkan tentang setiap 100 tahun tu. Cari hadis tu. Setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Yang akan memperbaharui ajaran agama yang telah diselewengkan. Jadi ulama pun bahaslah mereka ni siapa. Sehingga kan di tanah Melayu kita ni, ramailah juga yang nak mengaku dia mujaddid. Kan? Antaranya Abu Ya Asy'ari. Dia pun nak mengaku dia mujaddid, betul tak? Sebab itu dia macam sama je, ahli sunnah semua nak mengaku, tapi tak tepat pun. Ahlul hadis semua nak mengaku saya ahlul hadis, saya yang betul. Mujaddid, saya mujaddid. Tokoh saya mujaddid. Mujaddid apa kau bawa kepada kesyirikan? Mujaddid apa kalau kau bawa kepada sikap ghulu?
melampaui batas terhadap batang tubuh engkau. Mujadid apa engkau bawa benda yang maknanya menyanggahi ajaran Rasul. Jadi kat situ kita kena cerdik kan. Maknanya tak semua orang yang mengaku dia mujadid, orang ni kata dia mujadid, orang ni kata dia mujadid, pemuda Bani Tamim, bla 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 bla, macam-macam gelaran. Kat situlah kita kena waras. Kita kena ada ilmu yang cukup untuk kita nak benteng daripada penyelewengan-penyelewengan tu. Baik, jadi kita sekarang ni antara jarak kita dengan Nabi Muhammad 1000 tahun. Kalau ikut jarak pengutusan Nabi-Nabi yang Rasul yang terawal, Nabi Nuh dengan Nabi Adam, maknanya dah diutus Rasul lah. Betul tak? Baik, kita katakan benda ni logik tak? Apa yang kita jelaskan tadi logik tak? Maknanya betul tak? Boleh tak kita katakan ada tak mana-mana tempat yang ada umat Islam yang dah menyeleweng sepenuhnya? Kita dekat Malaysia ni alhamdulillah, kita masih lagi, maknanya kita nak kata kita menyeleweng 100%, tak, masih ada lagi orang Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau cuba kita tengok di mana, di Vietnam, apa tu, Bani Cham tu, cuba search kan, tengok yang tu. Anda selalu sebut yang tu. Dah menyeleweng tu dah terus jadi tak Islam lah senang cerita kan. Maknanya solat pun tak. Solat dia bagi dekat tok imam je. Swasta kan kat tok imam. Puasa pun bagi kat tok imam je. Kan? Dia orang mengaku dia orang Islam. Dia orang kata nenek moyang dia orang Islam. Tapi tengok disebabkan apa? Bila ilmu itu hilang, kan? Bila ilmu itu semakin pupus, tak ada orang alim, tak ada orang yang nak mengajar, akhir sekali ilmu itu hilang. Sebab itu Ibn Abbas kata penyebab yang menyebabkan kesyirikan yang berlaku pada zaman Nabi Nuh tu, antaranya adalah apa? Wa nusiyal ilm. Ilmu itu diabaikan, dilupakan. Jadi kita pun, kita jangan anggap selesa, kita jangan anggap macam kita Malaysia ni akan selamat selama-lamanya. Kalau kita sendiri tak prepare untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, zuriat keturunan kita, maka mungkin nasib kita akan sama menjadi seperti orang Islam di Vietnam tu, yang Bani Cham tadi. Yang akhir sekali dia hanya Islam atas nama saja. Masjid dia nampak macam masjid, tapi rupa-rupanya dalam tu bukan ajaran Islam. Dia orang siap tolong pergi basuh berhala orang Buddha lagi. Pergi tolong basuh. Tolong cuci. Kan? Maknanya dah kita kata Islam apa? Islam tu, sedangkan Islam tu mengajarkan tentang al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepasnya diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Antara maksud Islam tauhid, kan? Jadi itu kita boleh maknanya refleks. Maknanya kat situ menunjukkan kepada kita betapa berhajatnya kita kepada doa yang kita sebut dan baca dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan antara cara kita nak nilai dan kita nak hargai doa dalam surah Al-Fatihah tu, khususnya dalam ayat yang keberapa? Ihdinas siratal mustaqim 6. Dan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, adalah dengan kita melihat sekeliling kita. Kita ta'ammul, kita perhatikan. Bukan dengan tujuan untuk meninggi diri, uluan, bukan dengan tujuan untuk membanggakan diri kita, tidak. Tetapi dengan tujuan untuk refleks pada diri kita, muhasabah diri kita. Kalau kita tengok sekeliling kita, maknanya dengan pelbagai fitnah, ragam manusia, dari sudut akhlaknya, dari sudut akidahnya, maknanya kita dapat hargai apa yang kita bacakan dalam solat. Antaranya ihdinas siratal mustaqim tu, kita kata betapa kita berhajatkan kepada kelurusan dan kita berhajatkan kepada istiqamah. Sebab itu tafsir kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdina? Tunjukkan kami.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti mana dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah antara ulama tafsir atba'ut tabi'in yang wafat 150 Hijrah. Maknanya dia termasuk dalam kategori walladzina tabauhum bi ihsan. Dia yang first atba', maknanya dia dalam barisan pertama. Barisan pertama dalam kalangan atba'ut tabi'in. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Dan ini yang kita katakan malangnya bila kita berlakunya contohnya isu RUU mufti wilayah ni, bila dibataskan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ahli sunnah, akhir sekali kita lihat ada tokoh-tokoh yang sudah berani menyesatkan tokoh seperti Muqatil bin Sulaiman, atba'ut tabi'in. Dia kata Muqatil bin Sulaiman ni, ada seorang tokoh ni, dia kata yang menyokong RUU dan menjadi pakar rujuk mereka, dua orang tokoh, mereka yang terang-terangan, salah seorangnya dalam buku terbitan dia dan salah seorang lagi dalam akhbar, tabloid yang masyhur, menulis dengan terang-terangan, menuduh Muqatil bin Sulaiman ini membawa fahaman mujassimah, tajsim. Apa maksud membawa fahaman tajsim? Maknanya dia nak kata Muqatil bin Sulaiman ni menyamakan Allah dengan makhluk. Bahkan dia kata Muqatil bin Sulaiman ni yang mengembangkan fahaman tajsim dalam kalangan ahlul hadis. Jahat. Dia tak berani nak kata dekat Imam Asy-Syafi'i, dia tak berani nak kata dekat nama-nama yang tokoh yang besar, dia cari tokoh yang mungkin orang tak kenal. Orang awam tak kenal kan? Tapi dia salah. Kerana ada ahli ilmu yang kenal. Ya, itu penting kita kata ahli ilmu tu. Penting yang ada ilmu. Sebab bila kita tahu siapa tabi'in tadi, siapa atba'ut tabi'in, akhir sekali golongan ini dia berani ana nampak ini adalah bentuk takfir, pengkafiran yang sangat jelas. Sebab bila kita kata tokoh itu menyamakan Allah dengan makhluk, tokoh itu mengembangkan pula fahaman menyamakan Allah dengan makhluk, maknanya dia mengkafirkan tokoh tersebut. Walaupun dia tak kata kafir, tapi itulah maksud dia. Sebab tajsim atau tashbih ni hukum dia kafir. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, kafir. Kita tuduh atba'ut tabi'in bawa fahaman tajsim, mengkafirkan atba'ut tabi'in. Itu baru seorang. Dan ini sangat bahaya. Jadi dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman dibawakan kiraat daripada Ibnu Mas'ud. Okey, kalau atba'ut tabi'in dibawa kiraat sahabat, maksud dia tafsir. Faham tak? Ini kaedah. Sebab tu dalam buku ana ni, ana saja bawa dalam faedah kiraat tu 7. Kan? Okey, kadang-kadang cuma yang kiraat ni memang kiraat lah. Kiraat bacaan. Tetapi kadang-kadang fungsi kiraat ni, bila atba'ut tabi'in, dia bawakan kiraat sahabat contoh. Fungsi dia sebagai tafsir. Contohnya Muqatil bin Sulaiman, atba'ut tabi'in, dia dalam tafsir dia dibawa kiraat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang yang pertama membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan kaum musyrikin Mekah, di hadapan mereka. Orang dari sahabat Nabi yang pertama, yang terawal, yang membaca Al-Quran terang-terangan di hadapan kaum musyrikin ketika zaman fasa ataupun fasa dakwah yang pertama dalam Islam. Maknanya ketika dakwah secara rahsia ataupun terang-terangan, dia orang yang pertama. Itu kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. So qiraat Ibnu Mas'ud adalah tafsir dia. Apa tafsir Ibnu Mas'ud terhadap ayat ihdina? Kata Ibnu Mas'ud, ihdina maknanya arsyidna, bimbinglah kami. Arsyidna, ihdina maknanya bimbinglah kami. Baik. Dalam riwayat, sebab kita janji kan kita nak bawa tafsir salaf kan? Jadi kita bawa satu persatu tafsir daripada sahabat Nabi dulu. Sahabat. Kerana sahabat mereka tak akan datangkan tafsiran melainkan apa yang mereka faham daripada Nabi SAW. Mustahil sahabat ni dia buat, dia reka-reka. Kerana dia adalah sebaik-baik kurun. Betul tak?
Dan kerana dia adalah orang yang Allah Ta'ala dah kata Allah reda kepada mereka. Quran turun. Jangan kita syok sendiri, kita kata mufti sekarang ni lagi baik daripada sahabat. Ulama' yang ada zaman sekarang ni, kita kata ulama' Nusantara lagi baik daripada sahabat. Sebab sekarang ni naratif yang cuba yang nak dikemukakan oleh golongan yang membawa ataupun yang nak menghalalkan penamaan ataupun pembatasan ahli sunnah itu kepada ashmatur. Panjang sangat lah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita panggil ashmatur lah. Ashmatur short form dia. Panjang sangat Asy'ariyah Maturidiyah kan. Ashmatur. Golongan yang cuba nak membataskan makna ahli kebenaran atau ahli sunnah tu hanya ashmatur. Mereka cuba nak bawa naratif kononnya kerana keluar kenyataan rasmi kan daripada tokoh-tokoh utama mereka. Mereka kata kerana dia kata umat Islam di Malaysia ni dah dari dulu lagi dah berpegang dengan ashmatur. Dia kata di Nusantara dia kata dah ashmatur. Jadi ini kita kata ini dalam kenyataan tu nampak macam betul, tetapi sebenarnya ada kebatilan. Kerana ada persoalan dia sekarang ni, adakah Islam ni turun di Nusantara? Siapa berani kata Islam ni turun di Nusantara? Siapa berani kata Nabi Muhammad orang Melayu? Orang yang kata Nabi Muhammad Melayu kafir. Orang yang kata Quran turun di tanah Melayu kafir. Jadi you nak kata Islam ni betul sebab dia turun di Nusantara, ataupun you nak bataskan kebenaran tu hanya di Nusantara, seakan-akan you nak kata sebelumnya itu tak betul. Sebab itu kita kata itu implikasi bila kita kata ashmatur tu. Dibataskan kan? Dia kata ashmatur ini aliran majoriti umat. Ini aliran di Nusantara. Baik, kita tanya dia sebelum Nusantara awak Islam turun kat Nusantara ke? Itu yang ada percubaan tu. Percubaan macam tu. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai. Tapi Alhamdulillah orang Islam di Malaysia ni masih cerdik lah nak tipu. Betul tak? Ada percubaan nak kata lagi kononnya Siti Khadijah itu daripada Kedah. Betul tak? Ini semua geng mereka. Kita kata ni ada fakta. Kita kata ni bukan tuduhan. Mereka keluar kenyataan macam ni. Dulu keluar kenyataan kononnya pedang Nabi itu dibuat daripada Kedah. Sama juga, Kedah juga. Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, Kedah juga. Tak, apa punya level karut. Tapi itu secara terang-terangan kan. Tapi orang boleh tengok, orang boleh nilai. Tapi itu sebenarnya percubaan. Dulu di Indonesia ada percubaan mereka nak kata kita nak buat Islam Nusantara. Dibantah oleh ulama. Even ulama ashmatur pun bantah. Syekhul Azhar dia hentam tokoh Indonesia yang sebut kononnya kita kena ikut Islam versi Nusantara. Apa benda? Itu kita kata bahaya. Kan dulu ada kan yang dulu pernah Ustaz Adli kongsikan yang baca Quran ikut lagu Jawa. Kan ada kan? Itu jenis aswaja lah tu. Jenis semua nak Nusantara. Dan ini kita kena faham, kalau itu alasan dia, memang alasan yang lemah, selemah dan kita kata serapuh sarang laba-laba. Tak kuat langsung. Mana alasan dia sebab kita ni dah lama Nusantara. Itu yang ajaran-ajaran sesat pun datang dari Nusantara juga banyak. Tak betul kan? Sebab itu kita kata balik pada asal lah, balik pada kita. Maknanya ahli sunnah tu yang generasi yang pertama lah. Kita nak ajar orang ikut agama ni, ikut generasi yang terbaik. Bukan kita nak ikut generasi yang kemudian ni yang penuh dengan penyelewengan. Jadi, tafsir daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muqatil bin Sulaiman kata, qiraat Ibnu Mas'ud arsyidna, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Baik, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib. Okey. Tadi Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang mulia, kemudian sahabat Nabi yang mulia Ubay bin Ka'ab dengan Ali bin Abi Talib ketika mentafsirkan ayat ihdina, mereka berdua mentafsirkan dengan makna thabbitna. Teguhkanlah kami. Subhanallah.
Sebab tu anak kata kita kalau baca Quran, kita ambil tafsir salaf, kita akan clear. Terutamanya tafsir daripada sahabat Nabi akan clear. Maknanya kita akan tengok perbezaan lafaz yang mereka tafsirkan tu, dia akan menjelaskan. Okey, tadi Ibnu Mas'ud dia kata bimbinglah kami. Okey, ihdina maknanya kita dah faham, bimbinglah kami. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ubay bin Ka'ab dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyatakan ihdina maknanya thabbitna. Teguhkanlah kami, tetapkanlah kami. Dia saling melazimi, saling menjelaskan. Kerana bila kita minta Allah bimbing kita, bila kita dah dibimbing oleh Allah di atas jalan yang lurus, apa yang paling penting? Keteguhan. Betul tak? Kerana kita tengok ramai hari ini yang tak teguh. Wal'iyadzubillah. Yang tak istiqamah. Dan kita tak boleh selesa, kita pun tak terlepas, betul tak? Kita pun boleh bertukar-tukar kita kerana apa? Kerana hati kita ni bukan kita yang pegang. Nabi SAW bersabda, innal qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'a. Sesungguhnya hati anak-anak Adam itu berada di antara dua jari jemari daripada jari jemari Allah Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa sya'a. Dia membolak-balikkan hati anak-anak Adam, hamba-hambanya itu seperti mana yang dia kehendaki. Sebab itu Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Walaupun doa tu kita selalu dengar, jangan kita pandang remeh doa tu. Memang kita kena banyakkan doa tu di saat zaman ini yang kita tengok macam-macam yang berlaku. Dan kita pun tak terlepas daripada fitnah dan ujian. Kita takut. Kita tengok orang berubah. Daripada baik jadi buruk baik balik. Buruk baik, baik buruk. Daripada Islam murtad. Wal'iyadzubillah. Daripada sunnah menjadi bid'ah. Daripada tauhid menjadi syirik. Apa yang kita perlu rasa? Kita perlu rasa bimbang dan takut. Kita juga akan menjadi seperti mereka yang diuji oleh Allah SWT. Sebab itu doa itu sangat penting. Jadi, tafsir daripada Ali bin Abi Talib dan Ubay bin Ka'ab, ni antara jaguh tafsir dalam kalangan sahabat. Ni antara ulama dalam kalangan sahabat. Sebab itu bila kita kata akidah sahabat, mereka tu ulama lah. Wahai mufti-mufti kan. Mereka tu ulama. Sebab orang faham yang kat naratif kita sekarang ni, dia faham, kamu kena ikutlah mufti sebab dia orang ni ulama. Baik, habis tu sahabat Nabi tak ulama. Tak? Kan? Pelik kan pemikiran dia orang. Dia orang nampak macam, kamu bila dah 12 orang mufti, 13 orang mufti cakap, kamu ikut je lah. Sami'na wa ata'na je lah. Kan? Janganlah lawan. Kan? Bukan kita lawan. Kita katakan tak setuju dalam bab tu je. Sebab dia akan bagi implikasi kepada engkau mengeluarkan ni. Sahabat-sahabat Nabi ni kamu nak tak mana? Sebab dalam kenyataan yang latest kan, tokoh mereka dia kata dia buat ni, dia memang nak bagi tahu aliran-aliran selain daripada Ashmatur itu sesat. Maknanya sahabat Nabi sesat lah. Tabi'in sesat lah. Yang ni sebab dia dah ada bukti dah. Tokoh-tokoh mereka tu sesatkan atba'u tabi'in. Siapa pun tak boleh jamin esok, lusa, tulat, dia orang akan berani sesatkan sahabat Nabi. Dah ada golongan yang mengkafirkan sahabat Nabi, Syiah Rafidah. Takkan kita, tu kita kata kadang-kadang macam pelik kan? Dia macam seakan-akan siapa mereka ni? Syiah yang berbaju Ashmatur ke? Sebab dia bawa step by step. Dia hentam dulu tokoh-tokoh atba'u tabi'in, dia tak berani nak hentam sahabat lagi. Tapi satu hari nanti bila kita semua ni leka, lalai, lena, tidur, dia hentam sahabat Nabi. Anda takut yang tu? Dia berani. Sebab sekarang dia akan bawa step by step. Dia tak berani. Sebab bukti dia, zaman Mu'tazilah dulu, ada ulama Mu'tazilah yang hentam Nabi. Nabi Muhammad. Bahkan hentam Nabi-Nabi. Wal'iyadzubillah. Makna dihentam ni, maknanya dia kata 3 orang Nabi yang musyabbihah, dia kata. Mujassimah. Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah. Tak salah ana, Thumamah bin Al-Athar atau Thumamah. Nama dia Thumamah. Seorang ulama Mu'tazilah.
dia tuduh, dia kata 3 orang Nabi musyabbihah, mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad. Wal'iyadzubillah. Ini disebut dalam kitab mereka tau. Mereka sebut, dinukilkan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Mu'tazilah ni dia memang sampai tahap dia mentohmah akidah Nabi. Ada yang berani dah sampai tu. Sebab tu kita tengok sekarang ni, dia tak berani lagi nak hentam Nabi kan. Dia hentam dulu pengikut Nabi, atba'ut tabi'in. Dulu mereka hentam Ibn Taymiyah. Sekarang dia dah naik rujukan Ibn Taymiyah tu. Bila ulama-ulama bangkit mempertahankan Ibn Taymiyah, dia cari tokoh-tokoh atas-atas yang orang tak kenal. Macam Muqatil bin Sulaiman tadi. Memang orang awam tak kenal kan. Kata, dah ustaz tu kata ni mujassimah lah. Dia tak kenal. Tapi sebenarnya dia tu atba'ut tabi'in. Yang kita wajib hormati. Dan kita doakan kerahmatan kepada mereka. Yang Allah Ta'ala perintahkan kita kan untuk doakan kepada orang yang mendahului kita. Sabaquna alladhina sabaquna nahum bil iman. Yang mendahului kita. Sabaquna bil iman. Yang mendahului kita dengan iman. Dan jangan ada ghillan lilladhina amanu kan. Dan Allah larang kita untuk ada rasa hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman sebelum kita. Antaranya atba'ut tabi'in. Tapi sekarang ni, serius tak seriusnya, dia mentohmah akidah atba'ut tabi'in. Kalau dia sekadar kata atba'ut tabi'in tu ada kesilapan dalam tafsir ke, kalau ataupun ada kesilapan dalam maklumat ke kerana dia manusia, dia tak maksum, itu boleh consider lagi, kita boleh terima. Kerana memang selain daripada Nabi tak maksum. Tetapi masalahnya sekarang ni, dia tohmah akidah. You tohmah akidah golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100 tu. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Itu implikasi dia. Maknanya, RU Mufti Wilayah ni, dia memang akan bagi masalah terhadap maknanya tuduhan dan tohmahan yang besar terhadap akidah sebaik-baik umat. Itu dia punya ni. Kita tak sembunyi-sembunyi dah. Itu dia akan bawa kepada itu. Sebab dia memanglah dia tak sebut terang-terangan kan. Tapi dia ke arah itu. Dia tak ke arah untuk memperkasakan maknanya autoriti Islam yang asal tu. Dia hanya nak lihat yang golongan yang terkemudian ni. Allahul musta'an. Baik, balik pada tafsir salaf tadi daripada sahabat Nabi. Kita sebut tadi Ibnu Mas'ud, dia kata arsyidna. Maknanya dia guna lafaz irsyad, bimbingan. Ali dengan Ubay guna istilah as-sabat, yakni thabbitna. As-sabat maknanya kita teguhlah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti mana datang dalam riwayat Abi Rawq daripada Ad-Dhahhak, katanya qala Jibril li Muhammad, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Yaqul, maknanya kata Ibn Abbas, alhimna tariqal hadi. Alhimna, ilhamkanlah kepada kami. Alhimna tariqal hadi. Jalan yang memberi petunjuk. Itu antara tafsir, satu riwayat tafsir daripada Ibn Abbas. Sebab apa ada banyak riwayat daripada tafsir Ibn Abbas ni? Kerana dia ada ramai anak murid. Kan? Ramai anak murid. Jadi kadang-kadang anak murid dia dengar macam ni, kadang-kadang dia cakap kat anak murid dia dengan lafaz ni. Tapi semua maknanya sama. Ataupun saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi ini dipanggil dalam tafsir, dipanggil at-tanawu' fit tafsir. Kepelbagaian dalam tafsir, tetapi dia bukan membawa kepada makna yang kontradik. Dia saling menguatkan antara satu sama lain. Sebab itu kita akan tengok macam, kata ni, Ustaz kata ni. Ustaz tafsir macam ni, Ustaz tafsir macam ni. Tetapi lafaz tu dia saling menguatkan, saling mentafsirkan antara satu sama lain. Baik, jadi satu riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata, alhimna at-tariqal hadi. Ilhamkanlah kepada kami, ya Allah, jalan yang memberi petunjuk. Al-hadi. Jalan itu sendiri yang memberi petunjuk. Baik, ini kita tak tafsir lagi sirat ni. Siratal mustaqim tu kita akan, maknanya tengok masa ni kita akan tafsir minggu depan lah insya-Allah. Siratal mustaqim saja. As-sirat.
Sebab kita janji kita nak sebut tentang tafsir salaf dulu. Kemudian baru kita akan masuk perbahasan tentang perincian dari sudut akidah. Sirat tu macam mana. Baik. Riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas. Alhimna dinakal haqqa. Ilhamkanlah kepada kami agamamu yang benar. Jadi kat situ kita dapat faham, sahabat faham siratal mustaqim tu maknanya dinaka al-haq. Maknanya agamamu ya Allah yang benar. Baik. Kalau kita tengok tafsir Nabi kita SAW, macam mana kita nak tahu Nabi kita tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim ni? Baik, kita buka dalam satu hadis, Nabi SAW akan membacakan doa istiftah dalam solat malam baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya riwayat dalam Sahih Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maknanya macam mana Nabi praktikkan ihdinas siratal mustaqim ni. Doa dalam solat satu, kemudian macam mana Nabi takwil. Takwil ni maknanya macam mana Nabi amalkan. Nabi tafsirkan dan Nabi amalkan. Itu sebenarnya makna takwil. Maknanya Nabi praktikkan dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi bila ditanya tentang bi ayyi syai'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Aisyah ditanya, dengan apakah baginda sallallahu alaihi wasallam membuka solat malamnya? Qalat, kata Aisyah, kana idza qama min al-laili iftataha salatahu. Adalah Nabi SAW apabila bangkit daripada malam, iftataha salatahu, dia membuka salatnya dengan membaca doa, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Boleh cari hadis tu dalam Sahih Muslim, nombor berapa? Nombor 770. Cari hadis tu, dan juga dalam Sunan Abi Daud 767, Jami' At-Tirmizi 3420, Sunan An-Nasa'i 1625, Ibnu Majah 1357, Ahmad 25225. Sahih Muslim 770, Abu Daud, Sunan Abi Daud 767, At-Tirmizi, Sunan atau Jami' At-Tirmizi 3420, An-Nasa'i 1625, Ibnu Majah 1357. Sunan Ahmad tadi tak apalah, kita ambil sampai Ibnu Majah tak apa. Baik, dia ada lafaz yang berbeza, tetapi itu doa dia. Doa yang Nabi bangkit malam, maknanya cuba tengok Nabi faham. Nabi baca doa tu, apa maksud doa tu? Panjang doa tu kan. Tapi poin dia bila Nabi kata anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah, engkaulah yang menghukum, engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. So bayangkan Nabi SAW, Nabi doa minta dekat Allah petunjuk, dan Nabi maknanya refleks apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Di zaman Nabi itu pun berlaku perselisihan, betul tak? Perselisihan yang kita katakan dia minima impak dia, kerana ada Nabi. Nabi pun minta doa, engkau ya Allah yang memutuskan antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fima kanu fihi yakhtalifun. Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Nabi SAW tentang masalah agama. Nabi berhadapan dengan Nasrani Najran, berdebat tentang ketuhanan Isa. Nabi berhadapan dengan masalah yang berlaku dalam kalangan umat Islam yang dicetuskan oleh orang-orang munafik. Nabi mengalami masalah yang berlaku daripada sahabat-sahabat baginda, perselisihan yang berlaku antara sahabat-sahabat. Bayangkan Nabi doa bangkit solat malam minta dekat Allah petunjuk terhadap apa yang berlaku perselisihan. Kita yang 1446 Hijrah ni, kita goyang kaki. Tak apa lah, ikut mufti je lah.
Jangan banyak tanya. Pening, tak mau fikir. Sami'na wa ata'na cukuplah. Kan? Alah, serah urusan agama ni serah dekat mufti cukuplah. Kita ni tak payah belajar lah, tak payah tahu pun. Kita orang awam saja. Macam tu ke? Nabi ajar kita bangkit malam minta petunjuk dekat Allah. Kalau berlaku perselisihan, minta Allah yang menjadi pemutus hukum. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini. Nabi minta ihdini ya Allah. Berikan petunjuk kepada aku, bimbinglah aku, teguhkanlah aku. Fima ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkanlah aku petunjuk kebenaran terhadap apa yang diperselisihkan dalamnya. Tunjukkanlah aku kebenaran dengan izinmu. Maknanya Nabi minta kebenaran. Betul tak? Al-haq. Nabi minta petunjuk kepada kebenaran. So, maknanya doa ni kita kata sangat relevan dalam keadaan kita hari ini yang kita melihat berlaku perselisihan yang banyak dalam kalangan umat Islam. Yang kadang-kadang kita pun pening, betul tak? Kita pun tak tahu. Mujurlah, Alhamdulillah lah kita ada ramai ustaz-ustaz kita yang cakna, yang bagi penerangan, yang bagi penjelasan dekat kita. Tapi kalau jenis ustaz kita, jangan tanya. Ikut je. Alhamdulillah kita ada guru, kita ada kawan, kita ada sahabat yang saling mengingatkan kepada kita, yang kalau ada benda tak betul dia bagi tahu dekat kita. Betul tak? Kita bersyukur. Tapi bayangkan kalau orang yang dia duduk dalam kepompong dia saja, dia kata jangan tanya banyak, ikut saja. Akhir sekali kita pun terjerat kan. Yang jadi masalah jenayah dan sebagainya bila kita semua ikut saja dan kita tak menjelaskan kebenaran. Kan? Kemudian Nabi kata innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Nabi tutup doa istiftah tu dengan siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah benar-benar memberi petunjuk, bimbingan, keteguhan kepada sesiapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Baik. Ini adalah kita katakan antara kalau kita buka dalam tafsir-tafsir ulama, mereka sebutkan ini antara tafsir yang paling tinggi kedudukan dia. Sebab Nabi SAW mentafsirkan sendiri surah Al-Fatihah tu. Maknanya Nabi tunjuk dekat kita macam mana. Betul tak? Sebab itu, bila sahabat tanya dekat Aisyah, macam mana akhlak Nabi ni? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Maknanya Nabi amalkan Quran. Antaranya, Nabi bangkit malam dan Nabi baca doa menunjukkan Nabi menghayati surah Al-Fatihah itu sendiri. Nabi buka solat malam dia itu dengan doa istiftah yang ada dalamnya permohonan, keteguhan untuk berada di atas siratal mustaqim. Minta daripada, dan itu juga kita kena faham, surah Al-Fatihah ni antara fungsi utamanya adalah untuk menjadi doa kita dalam solat, untuk kita minta keteguhan dan minta petunjuk daripada Allah bila berlaku perselisihan dalam kalangan umat manusia. Maknanya Nabi dah tunjuk kat kita. Maknanya surah Al-Fatihah ni bukan tujuan dia kita baca hanya semata-mata nak berkat Al-Fatihah. Orang mati, Al-Fatihah. Masuk kelas, Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah itu. Praktikal. Sebab kita bincang, kita nak ikut walladzina tabauhum biihsan, betul tak? Kita nak ikut walladzina tabauhum biihsan. Yang tadi itu yang amal kalau orang mati Al-Fatihah, yang tu bukan walladzina tabauhum biihsan. Yang tu kita letak tepi. Itu amalan tradisi masyarakat. Letak tepi. Apa lagi? Tuan-tuan dan puan, masuk ni ila hadratin Nabi Mustafa, sedekahkan Al-Fatihah kepada Nabi, kepada sahabat, kepada guru-guru kita. Sedekah Al-Fatihah. Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Bukan macam itu, praktikal. Betul tak? Sebab kita bincang, kita nak ikut yang sebaik-baik umat tadi. Sebaik-baik kurun. Mereka macam mana praktik? Nabi dulu. Nabi bangkit malam, dia baca doa tu. Kerana dia menghayati surah Al-Fatihah itu sendiri. Baik, kemudian kita tengok tafsir sebahagian sahabat lagi. Antaranya tafsir daripada yang dirumuskan oleh Ibnu Atiyah Al-Gharnati. Kita dah habis waktu. Kita dah habis waktu, maknanya kita akan berhenti di sini. InsyaAllah pada kelas akan datang, tadi tafsir sahabat tadi sampai Ibnu Abbas saja. Sampai Ibnu Abbas saja. Maknanya yang datang dalam kitab-kitab tafsir yang daripada Ibnu Mas'ud, kiraat dia, Ubay bin Ka'ab dengan Ali, kemudian daripada Ibnu Abbas. Baik,
Itu rumusan dia. Kemudian kita tengok pada hadis dalam Sahih Muslim tadi. Itu adalah practically pemahaman Nabi SAW. Macam mana Nabi faham ihdinas siratal mustaqim tu. Yang tu dikata putus lah. Tak ada mana-mana orang boleh kata saya ada cara tersendiri untuk amalkan surah Al-Fatihah. Saya ada cara tersendiri untuk amalkan surah Al-Fatihah. Baca 70 kali akan jadi kebal. Takkan sesat contohnya. Tak. Sebab kita dah tahu praktikal daripada Nabi itu yang terbaik. Dia bangkit malam, dia baca doa tu. Doa itu sebenarnya tafsir kepada ihdinas siratal mustaqim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.